Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syazwan dan anda bersama Exapo. Baik, hari ini kita nak cerita pasal Facebook Ads. Kempen Facebook Ads. Facebook Ads ni selalunya yang minat kepada Facebook Ads adalah marketer ataupun business owner ataupun orang yang berbuat bisnes. Okay. Untuk apa benda marketer ni pakai Facebook Ads ni? Untuk reach kepada audience. Kita cerita pasal audience. Audience ni apa benda? Nak cari customer lah kan. Customer ni ada banyak level sebelum dia buat pembelian. Sebab kata abang saya, apa? Kena suka, kena kenal, kena cinta, kena percaya baru beli. Ada certain level lah. Baik, kita cerita level-level di Facebook Ads Ini ialah Facebook Ads punya konteks. Situasi dalam Facebook Ads. Ingat tu Baik. Ini ialah level ataupun tahap audience atau customer dalam Facebook Ads. Yang pertama ialah cold. Cold ini bagi marketer yang pernah buat bisnes, dia tak tahu cold market ni apa. Cold market ialah orang-orang yang tak tahu brand kita, tak tahu servis kita atau produk kita. Ya saya. Haram. Okay, dia tak tahu produk kita, dia tak tahu brand kita Baik. Dalam Facebook Ads, kalau anda dah ada iklan anda depan mata anda, Facebook Ads anda, macam mana kita nak target full market ni? Kita tak cerita objektif lagi kita cerita pasal audience dulu. Full market ni ialah kita target under detail targeting. Interest. Apa benda kita punya market suka. Contohnya kita jual SL Pro, SL Hana. Target kita ialah ibu bapa. Dia nak tolong anak dia atau nak menyelesaikan masalah anak dia atau menyelesaikan masalah dia sebab anak dia buat problem. Okey. Jadi code ialah kita akan target interest ibu bapa ni suka buat. Baik, dalam code market, interest targeting, ingat semua term ni, interest targeting, detail targeting, ada luar dan dalam interest. Maksudnya ialah kita target parents kan. Apa parents suka buat? Itu ialah kategori dalam avatar. Siapa tak tahu avatar? Tanya orang sebelah. Baik. Dalam avatar ni maksudnya apa yang parents atau target market kita suka buat. Interest. Parents suka buat apa? Baca khabar, belajar pasal kebajikan anak-anak, cara-cara nak bantu anak. Contoh, apa parents kita boleh buat observe sendiri kat market kita, dekat luar. Kita tak keluar kan. Kita observe kat netizen. Kalau yang ada anak, dia suka buat apa? Dia suka like page apa? Okay, parents mungkin dia suka deal dengan bank sebab dia nak bayar something untuk anak-anak, untuk keluarga. So maybe dia suka main bank. Itu salah satu juga parents punya aktiviti lah. Interest dalam avatar. Apa yang parents suka buat. Luar avatar ni apa benda? Benda yang parents tak biasa buat ataupun kita tak tahu dia suka buat ke tak. Kita cakap lah luar avatar. Dia tak clear lah sebenarnya. Luar avatar ni tak clear. Contohnya ialah parents suka bowling. Kita target orang suka main bowling. Kita tak tahu semua orang suka main bowling. Tak semestinya parents saja. Kita target orang yang suka pasal kereta. Banyak je adults ataupun orang dewasa yang suka pasal kereta. Tak semestinya parents saja. Itu maksudnya luar avatar. Kenapa kita nak target benda ni? Ada cara dia. Saya explain. Itu complicated. Baik, warm market. Simple, semua tahu. Semua bisnes orang yang mengendalikan dan perniagaan tahu warm market ni apa. Orang yang dah kenal kita, orang yang dah pernah dengar. Dia mungkin tak beli lagi. Okay, dia tak beli lagi kan, tapi dia pernah dengar. Dia pernah engage, pernah berinteraksi dengan kita punya Facebook post atau page. Apa maksud engage atau interaksi ni? Like, comment, share, dia tag kawan-kawan dia, and dia tahu brand kita apa benda. At least dia tahu nama kan. Kalau dia tak tahu brand kita buat apa, dia tahu nama. Baik. Ini ialah warm market yang kita boleh. Yang bagusnya benda ni ialah kita, kalau kita buat campaign, kita target warm market ni bagus juga. Sebab first dia dah kenal. So nak target dengan apa? Kita kena ikut strategi lah. Target dengan promo ke, target dengan lebih detail post ke, contohnya something yang kita explain dari segi ingredient, kelebihan produk itself. Sebab mungkin dia nak akan lebih fokus sebab dia dah kenal. Oh, SL Pro, telah pernah nampak
secara luaran, apa dalaman Excel Pro ni? Mungkin kita boleh target post-post yang tu kat bawah. Okay, ini pun bagus juga untuk buat retargeting. Retargeting pun saya akan explain ni. Baik, semi-warm LLA. Okay, siapa yang pernah buat Facebook Ads audience, dia akan tahu LLA ni apa. Namanya ialah look alike. Look alike audience. Ini ialah senjata yang paling kuat sekali dalam Facebook. Sangat-sangat kuat. Kenapa? LLA ni kita boleh tembak cold market. Kita boleh tembak cold market, tapi dia ada behavior atau dia ada aktiviti yang orang selalu buat seperti yang seperti warm. Okay, kau boleh kata kan? Okay, maksudnya ialah, let's say kita dah ada audience warm yang suka like. Kita ada 5,000 audience yang suka like. Kita ada 5,000 audience yang dah send message dekat kita punya page. Kita ada 5,000 audience yang suka tengok video kita. Okay, ini adalah audience betul kita tau, manusia betul. Tapi kita nak cari orang yang behavior macam ni, tapi dia tak pernah dengar lagi kita punya brand. Itu lah namanya look alike audience. Kita boleh target orang yang suka like benda. Kita boleh target orang yang suka send message dekat page. Kita boleh target orang yang suka tengok video sampai habis, contoh. Tapi nak dapatkan look alike audience ni, kita kena dapatkan ini dulu. Kita kena dapatkan ini dulu. Kita tak boleh buat ni terus kalau ni tak ada. Okay? Okay, kalau tak clear tak apa, nanti akan cerita in detail. Okay, hot market ni buat apa benda pula? Masya Allah, hot. Hot ialah obvious. Pernah beli sekali, pernah beli dua kali, pernah beli dua kali, tiga kali je. Jenis yang tak pernah pakai lah, dah experience produk kita. Macam mana nak target benda ni? Okay, nak target benda ni, dia kena ada ilmu website. Dia kena ada ilmu pixels. Kalau tak pernah dengar pixels ni, tak apa, jangan buat dulu benda ni. Ni complicated. Kalau tak pernah dengar term thank you page, pernah beli, tak apa nanti. Okay, saya cerita briefly lah apa benda hot market ni. Hot market ialah orang yang pernah beli, obvious. Macam mana nak tahu orang yang pernah beli ni? Satu cara je kat Facebook, iaitu berdasarkan pixel. Pixel ni ialah entity yang boleh track orang yang pernah beli dekat website kita. Pixel ni kita kena install dekat thank you page dekat website kita. Kau boleh kata kan? Tak apalah. Ini pun kita meeting tak pakai lagi, so it's okay, nanti saya explain. Selalunya hot market ni kita akan pakai kita punya sales team ataupun real seller kita untuk follow up. Itu ialah zero cost. Itu paling senang. Kita follow up. Kita ada kita punya dropship, kita punya agent, kita punya sales team. Just follow up dengan cara yang betul lah, konten yang betul. Ada banyak cara follow up. Fikir nanti. Sekarang kita cakap pasal Facebook Ads kan. Okay, baik. Apakah kesalahan marketer di Facebook Ads? Objektif ada banyak kan. So yang pernah buat ABS, dia akan tahu objektif. Dia ada consideration, dia ada nak reach, and dia ada conversion. Apa benda kejadah pun ni. Dia ada reach, consideration, conversion. Branding ni awareness. Sesuatu penting. Oh sudah. Awareness. Dia ada 3 jenis targeting objektif. Ni senang gila. Simple je. Tapi kat sini lah kebanyakan marketer salah buat. Satu iklan dia mengalut. Awareness, apa benda awareness ni? Nak orang nampak je. Nak orang tahu je brand kita. Dia tak beli, dia tahu. Dia nampak. Itulah campaign awareness. Awareness ni terserah saya ada reach. Dan apalah, ada 2 sekarang. Okay, considerationing, Team Excel, Team Shafaz dulu pakai. Consideration ni ialah apa maksud consider? Maksudnya nak bagi orang fikir, nak bagi orang make decision. Dia consider nak beli atau tak nak beli. Consideration ni
dia ada banyak objektif. Dia ada send message, dia ada traffic, dia ada lead generation, dia ada beberapa lagi yang saya lupa. Tapi basically benda tu yang kita selalu pakai. Dan ada conversion. Conversion ni ialah orang yang betul-betul nak convert terus. Baik. Nak start pakai objektif ni kan. Again, kita kena tanya balik, apa benda kita nak? Apa yang kau nak? Kau nak apa sebenarnya? Kalau nak orang just like the page kita, kita pakai awareness, kita target core market, kita punya avatar, tu pastikan je like page kita. Kat situ kita boleh buat kolam. Bila orang avatar kita like page kita, let's say dah 10,000, 20,000, kita bayar sikit. 50,000 orang like page kita, pastikan dia avatar. Macam mana nak pastikan dia avatar? Interest. Avatar kita suka apa? Itu yang kita tembak. Kita punya content. Avatar kita suka content apa? Itu yang kita tulis. Sebab tu kalau nak buat campaign like page kita, pakai awareness. Okay. Consideration ialah nak tarik leads. Nak tarik leads. Tapi kita nak tarik leads ikut means apa? Messenger ke, WhatsApp ke, lead masuk ke website kita terus ke. Consideration ada traffic, ada messenger, ada apa lagi? Ada lead generation. Okay, nak target consideration ni dia tak simple. Contohnya kita nak orang message kita. Boleh, kita pun dia target interest orang yang avatar kita yang message kita. Tapi bila kita tarik quote market untuk send message, dia open. Maksudnya kita akan tembak pada orang yang kita tak tahu avatar quote market ni dia suka send message tak kat page. Apa yang behavior yang dia suka, kita tak tahu. So, kalau kita nak buat send message punya consideration punya objektif, kalau tembak core market terus, mungkin mahal sikit. Jangan mahal. Sebab kita tembak je kat core market avatar kita, tapi kita tak tahu dia suka send message tak. Dan entah dia suka WhatsApp terus, dia suka call terus, dia suka like je, kita tak tahu. Jadi mahal sikit. Habis saya nak buat murah sikit, dia kena satu step, namanya funneling. Funneling. Apa funneling kan? Funneling. Tuan Syazwan. Okay. Tak dalam tu tukar balik. Like page. Hello. Like. Send message. Okay. Most of marketer mungkin tahu funneling ni apa. Sebenarnya benda ni adalah it's a natural thing untuk manusia. Kalau kita orang Melayu tak kenal maka tak cinta pun. Sama tak? Maksudnya, contohnya kita buat consideration, objective send message. Dia tembak call market, interest dia dalam avatar, tapi dia tak pernah dengar produk kita. So dia nak send message kita berat sikit lah. Takkan dia akan send message. Sebab tu lah dia mahal sikit. Sebab dia tak kenal, dia tak cinta lagi. Okay. Tapi tak semestinya kita tak boleh buat, kita boleh buat. Tapi prepare tu mahal lah, dan jangan persoalkan lah mahal. Okay. Baik. Like page ni macam saya explain tadi, dia ada awareness. First kita kena ada page, kita kena target avatar kita. Tapi kita kena target content tu kena betul. Like page ni untuk dapat info-info ni. Info-info tu mestilah kena mengena dengan target market kita. Kena mengena tu maksudnya dia ada possibility akan beli sama. Sesuai. Siapa yang akan beli produk kita? Orang yang macam ni, avatar macam ni. So, tu kita akan target dekat like page. Funnel level semua satu. Baik. Kalau kita dah ada ni, macam mana nak apply benda ni? Let's say kita dah ada 10,000 orang like page. Tak banyak. Ada 50,000 lah orang like page kita. Kita boleh target audience ni, kita boleh buat
custom audience. Ada cara dia. Dekat audience kita boleh custom audience. Orang yang like page kita, kita jadikan dia audience. Kita boleh tembak dia balik under consideration punya objektif. Orang yang like page kita ni, kita target suruh dia send message kita. Oh, dia dah kenal Rasa Pro. Dia dah like dah pun, dia dah dalam page tu. Dia dah tengok post-post kita pasal Rasa Pro. Macam okey lah, aku dah kenal, aku send lah message. So possibility ni akan mudah sikit. Tapi we have to go through this first untuk dapat ni mudah sikit. Okay, kita nak buat objektif klik. Klik ni maksudnya traffic lah. Orang klik to link kita kan. Klik to link kita ni, kita boleh je tak payah buat ni terus. Terus tak pakai co-market. Klik link kita terus. Percaya je kat saya, nanti akan dapat 50-100 klik sehari. Tapi yang masuk list kita satu. Confirm. Sebab dia tak tahu apa benda yang dia klik tu. Dia main klik, dia tak tahu tu. Sebab tak ada, tak kenal, dia tak cinta. Lead generation, maksudnya kita target manusia atau avatar kita, avatar yang suka bagi lead. Lead dalam nombor phone lah, ataupun email atau apa lah. Lead generation ni pun sama. Kalau kita target full market yang tak like page kita, tak kenal kita lagi, dia akan mahal. Dulu murah, 2 years, 3 years pun murah. Tapi sekarang kalau tak ada strategi memang mahal. Kalau tiba-tiba murah, maksudnya dekat Facebook tak ramai orang pasal iklan waktu tu. Alhamdulillah tak tahu kenapa. Mungkin itu akan murah. Most of the time akan mahal kalau dia tak kenal lagi kita. Okay, final ni kan, like page, consideration objektif, tembak balik orang-orang yang like kita, dapat leads, kita ngorak dia, kita je beli. Tu lah selalunya level-level di Facebook. Saya nak cakap, ada apa soalan? So kalau page tu, kalau kita ganti dengan group, boleh ke? Baik, ada satu masalah. Kalau group, kita tak boleh buat custom audience. Ni ya, lookalike. Kita tak boleh buat lookalike ni sebab kita ada custom audience. Custom audience ialah data orang yang like page kita atau like page lah semua. Orang tu 10,000 orang like, kita jadikan 10,000 tu audience. Itu kita tembak balik. Group kita tak boleh buat yang tu. Malu. So untuk kita buat lookalike ni, berapa orang yang perlu like page kita? Baik, minimum 1,000. 1,000 tepat terus boleh buat lookalike. Maksudnya Facebook dah cukup data untuk dia cari orang yang sama dengan 1,000 orang. Sebab tu penting. Ini sangat-sangat penting. Macam mana saya buat ads lama ni? Sebab page Tok Wah yang besar ada 3,000 like, 3,000 followers. Saya dah boleh dapat data orang yang suka like, suka send message, suka tengok video dia, suka komen. So saya dah basically ni dah lepas lah. Sebab tu hari ni dah boleh buat. Easier, simpler lah. So kalau orang baru, how to get like tu sampai 1,000 like? Baik 1,000. Adakah kena tunggu sampai 3-4 tahun? Oh tak. Kalau kita spend RM10 sehari, tak tahu RM10, RM15, sebulan 2 dah boleh dapat RM1,000. RM1,000 yang quality eh. So how to spend untuk like the page dengan quality? Baik, first kita buat zero cost kena paid cost. Okay, like page ni ikut bajet masing-masing lah kan. Ikut, kalau macam bigger company boleh dia letak 100 terus hari, tak masalah. If level agent letak RM5, RM10 sehari boleh. Tapi kita kena buat zero cost juga. Zero cost ni apa? Kita kena up content kita every day yang avatar kita suka, yang kita kena selalu live ataupun share konten-konten ni dekat, macam saya pernah explain kat video yang satu, dekat group Facebook lain. Ada beratus beribu group Facebook. Kita share kat situ sebelum like. Tak like. So page tu perlulah di-share ke group-group Facebook yang lain. Betul. Tak like. That's how you get your data sebelum kita boleh buat lookalike audience atau retargeting. So adakah itu content copywriting sahaja atau video ataupun live? Jawapannya yes. Yes. Semua boleh. Gambar, copywriting boleh.
Video pendek 10 saat, 5 saat boleh. So yang paling bagus apa? Buat dulu. So kita dapat target orang yang suka tengok gambar terus klik. Kita dapat target orang suka tengok video and then click. Sebab inilah behavior yang Facebook dah recorded dalam algorithm. Orang yang suka scroll gambar, klik terus. Orang yang suka tengok video sampai habis, atau tengok video 5 saat, boleh terus klik. Semua tu algorithm Facebook dah ada. So cara nak dapatkan semua avatar-avatar tu, buatlah konten yang berjenis-jenis. And that's how you get a good avatar lah dekat your page. So bermaksud kita kena tahu dulu our produk ataupun our content tu berkenaan dengan apa, baru kita tahu avatar dia audience, betul tak? Yes. Sebab tu semua orang yang buat business, the very first thing yang dia kena tahu ialah dia punya service dan produk solve problem apa dan siapa. Kalau tu tak tahu, macam mana buat bisnes? Kau pun tak tahu kau nak jual ke siapa. Program nulis lah. Okay, simple. Benda first kali kena tahu your service atau produk ni solve problem orang tak? Siapa orang tu? Simple. Okay, so macam Excel Pro, apa yang antara yang kita boleh letak ni? Dekat konten. Okay. Saya tanya balik, avatar kita siapa? Timun, Sebenarnya ada anak kecil, pelajar, orang dewasa, pekerja, Semua peringkat umur. orang yang ada stres. Peringkat umur daripada berapa? 2 tahun sehingga 80 tahun. Sebab audiens kita lah yang Malaysia. So, Okay, apa saya kita- kecilkan balik soalan saya. Siapa yang 99.9% orang yang beli produk Excel Pro? Saya nak siapa? perempuan, Jadi Mak yang ada Mak. anak kecil yang ada masalah untuk fokus belajar. lagi banyak. orang yang suka tekan Facebook, Mak-mak yang risaukan anak-anak punya pembelajaran. Mak-mak yang nak Mak, tingkatkan jawab pula. prestasi anak-anak. Okay, you guys dengar tak? Benda-benda yang korang cakap tadi kan, dia ada something yang lebih fokus tau. Betul guys, ada yang saya dengar sikit tadi, orang yang suka tekan iklan. Itu ialah not a good avatar. Itu adalah avatar yang tak quality dengan target orang. Dari sana target yang quality ni, kita dah listkan avatar kita, ibu-ibu di rumah ke, yang bekerja ke, yang stres, anak dia perangai tipe stres. Okay, these things right, tu avatar kita kan. Kat konten kita address that problem. Address apa? Maksudnya kita sebutkan balik problem tu dan cakap kita boleh solve, kita boleh selesaikan masalah ni dengan servis kita, dengan produk kita. And that's how you attract orang-orang yang betul. Dah clear kan apa point-point dia kan? Points adalah one thing, clear adalah another thing. Apa maksudnya? Kita boleh cakap produk ni boleh bantu ibu tolong anak dia. Produk ni buat anak dia happy, ibu dia pun happy. Orang faham tak apa yang kita nak cakap? Kita mungkin faham, orang lain faham tak? Kita kena tahu apatah kita punya level of understanding juga. Kita kena pakai bahasa yang mudah. Kalau target market kita besar, kalau target market kita ibu-ibu kat Malaysia, seluruh ibu, itu avatar kita, audience kita, seluruh ibu yang ada anak. So kita kena faham cara nak cakap mereka. Bahasa kena betul. Lagi pendek lagi bagus. apa contoh ni Contoh dia banyak. secara ringkas? Secara ringkas. Satu. Okay. Excel Pro ialah coklat nutrisi yang boleh bantu anak yang problematik. Anak yang susah fokus dan tak dengar cakap. Anak tak fokus dan susah dengar cakap akan buat ibu stres di rumah. Lagi-lagi ketika PKP. Sebab mereka bersama all the time. Ibu tak boleh kerja, anak sekolah rumah. Okay, ada yang tak faham kat sini. Ada yang tak faham ayat tu. Kalau you guys rasa, tanya je. Kalau you guys berdekatan dengan orang lain, tanya. Cakap balik ayat tu. Dalam masa 10 saat, cakap je ayat tu. Kalau ada orang tak faham, maksudnya dia tak clear. Kasih clear lagi. Macam mana nak kasih clear? Kalau saya explain dalam kelas ni, mungkin je sama je.
nak kasih clear tu maksudnya dari segi bahasa. Cakap dan titik persamaan. Titik persamaan apa? Apa-apa avatar kita faham dari segi bahasa, dari segi perbuatan, dari segi situasi. Jangan pakai bahasa atau ayat bombastik. Bombastik tu apa? Benda yang jargon. Jargon tu apa? Benda-benda yang orang susah nak faham. Certain orang saja faham. Jangan pakai. So kalau ayat petak, pisang, Kalau you nak target avatar yang macam tu, silakan pakai. Kalau avatar you memang tak tahu petak, pisang ke apa, jangan pakai. so untuk SL Pro cadangan ni adalah Baik, itu asal Pro. Parents umur 30 sampai 50, orang Melayu, cakap Melayu, kerja kerajaan, kerja suri rumah, mungkin dia kerja sendiri. Bahasa simple, bahasa harian. Jangan pakai jargon. Bahasa harian tu macam mana? Takkan tu buat cerita. Bahasa pasar. Jangan cakap bahasa pasar lah, bahasa harian, bahasa simple. Bahasa kalau you call orang tua atau makcik-makcik ataupun ibu-ibu, you akan cakap dengan dia macam tu. Jangan pakai benda scientific. Benda-benda tu mungkin dia boleh impress certain people only. Orang-orang yang faham je tak tu. Kalau ibu-ibu ni, majority ni tak faham, tak payah pakai. Buang masa. Mahal je iklan ni. Sebab dia tak faham. Dan paling penting kat dalam post kita letak apa? Adik boleh letak apa? CDA. Pandai. Call to action. Call to action ni ialah ayat arahan. Ayat yang perkataan arahan ataupun perkataan yang tak faham, tak suka, silalah tekan. Tekan apa? Tekan pin. Tekan send message. Tekan learn more. Macam-macam lagi function nanti dekat Facebook punya button click tu. Itu ialah CTA. Kalau tak ada CTA, korang cerita saja konten korang, power gila konten dia. Tak ada CTA, orang-orang tengok je happy. Habis. CTA sangat penting. Call to action. Mungkin ada orang tak faham call to action ni apa. Ayat arahan. Ayat yang kita punya avatar perlu buat setelah dah tengok konten kita. Okey. Ada sebarang soalan? Ding, ding. Saya paling suka look alike audience. Paling best. Untuk lookalike, adakah kita untuk interest, adakah kita boleh target selebriti macam Nilofa ke, Dato' Maksud Abang dia- ke? Interest ni kita boleh target siapa-siapa. Dia like Dato' Fadhil Kamsah, target dia. Dia like Ustaz You, boleh target dia. Sebab mungkin ada benda-benda. Produk kita, let's say produk kita ialah ambassador, duta dia adalah Dato' Fadhil Kamsah. Kalau Dato' Fadhil Kamsah ada certain kind atau certain jenis orang yang suka dia. Kita boleh target jenis-jenis orang yang suka dia ni. Kalau orang ni suka Eric Yu, mungkin dia suka Dato' juga. Orang ni suka Ustazah Saya bayar Nur Wahaya, mungkin dia suka Dato' juga. Prof Maya. Prof Wahaya, yes. So kita boleh target orang-orang yang suka. Soalan yang bagus tadi. Lepas dulu level ni, baru kita boleh buat ni. Kita semua soalan. So untuk interest lagi yang kedua, adakah kita boleh target kepada orang yang suka makan ataupun orang yang sukakan resepi, sebab mereka ni ibu-ibu kan? Adakah itu interest yang baik? Baik. Resepi, suka makan, suka masak. Itu ialah behavior tu. Maksudnya Facebook punya algoritma, Facebook punya data ni, dia dapat tengok orang yang suka like, suka tengok video yang ada kena mengena dengan makanan atau kitchen. Orang yang suka pergi ke website pasal makanan.
iklan pasal makanan KFC, McD ke apa promo dia tekan. Itu ialah interest orang yang suka makan. Soalan saya, avatar kita, okey, interest yang suka makan ni, adakah semua itu avatar kita? Tak semestinya kan? Sebab tu Saya pun adalah makanan. baik. Again, memang makanan, tapi mengikut data beberapa tahun kita jual satu, 90% siapa yang beli? Kita nak target yang lebih banyak. Kita tak nak target yang 3% beli untuk makan je. Kita nak target 95% beli sebab dia nak solve problem something, which is ibu dengan anak. Tapi kita boleh je try audience lain, laki yang kisah pasal anak. Walaupun very small, kita boleh try. Tapi Facebook pandai tau. Kenapa saya cakap pandai? Contohnya kita target audience laki dan perempuan, interest dia benda-benda yang avatar kita suka buat. Kita biarkan ads tu berjalan seminggu, 2 minggu. Nanti bila dah dapat result, kita boleh tengok laki dan perempuan umur berapa yang like. Mengikut saya punya experience, send leads, okay, leads masuk if target laki dan perempuan. Kalau ada 100 leads, if 100 leads 5 lelaki 55 perempuan. Most of the time. Saya tak cakap tak ada lelaki langsung nak tolong anak saya, ada. But very minimal. Nak capai Facebook, nak capai this reading, dia kena spend duit dulu. Dia kena spend kat lelaki, dia spend kat perempuan. Dia faham interaction, gerak-geri ataupun apa nama, behavior audience. Setelah beberapa hari baru dia faham, oh lelaki tak suka sangat kan iklan sini, dia akan pergi kat perempuan saja. Maksudnya kita dah spend duit dah lebih. Dah spend duit sebenarnya. Sebab itulah nak buat audience ni sangat-sangat penting. Kalau kita ada 95% perempuan, kita targetlah perempuan terus. Tapi ada beza dia. Ada beza dia. Kalau kita buat like page, kita buat campaign like page, kita target avatar kita, laki dan perempuan. Yang like page kita, let's say ada 10,000 orang like page kita, 10,000 laki like, kita boleh target laki tu. Kita boleh retarget. Sebab laki tu lain. Dia bukan cold market, dia warm market. So jawapan saya ialah tak semestinya kita tak boleh target laki. Nak target laki boleh, tapi kena go through, kena lalui certain stage tu. Clear? Ada soalan? Bagaimana dengan bahasa? Adakah kita boleh target semua jenis bahasa? Baik. Ada hari tu saya belajar dari YouTube. Saya memang suka belajar dari YouTube. Sebab YouTube ni banyak guru. Dia banyak school of thought. School of thought. Okay. Bahasa, dia ada English, dia ada Malay, dia ada Chinese, dia ada whatever lah kan. Dekat Facebook punya setting kan. Baik. Saya selalunya target Melayu, selalu target English. Lepas tu, bila saya tengok balik kat YouTube tu, ada seorang guru ni cakap English tu maksudnya dia pakai Facebook, setting dia language English. Saya pun tahu macam, oh ya ke? Melayu tu maksudnya dia pakai Facebook, setting dia Melayu. Contohnya apa-apa yang dia, yang setting tu di tetapan. Setting tu tetapan. Ya, sebab dia pakai Melayu punya setting bahasa dekat Facebook. Itu seorang guru cakap lah. Sebab pemahaman saya dulu ialah orang yang dekat profile dia, dia tulis dia suka cakap bahasa apa, ataupun dia mahu tulis bahasa apa selalu, behavior. Jadi jawapan saya ialah ada guru cakap language tu ialah tetapan atau setting yang ditetapkan dekat you punya profile, ataupun bahasa yang you selalu pakai, ataupun kita punya avatar ni selalu pakai ketika dia komen, ketika dia buat post.
Tak clear. Memang tak clear. Jadi apa yang saya akan buat, saya target orang Malaysia. Dan saya tahu for a fact, secara fakta, kita punya target market yang sepuluh ni 99.999% cakap Melayu. Target orang Melayu. Apa masalahnya kalau kita target orang English juga? Masalahnya ialah takut kalau kita buat iklan target full market, ada bangsa lain lagi. Ada bangsa lain send leads. Ada bangsa lain yang bukan target market kita, bukan avatar kita. Takkan kita tak jual. Dia ada je customer-customer yang berbangsa lain, tapi very minimal. Sangat-sangat kecil. Bawah lagi 5%. If kita punya produk boleh cater atau jual pada bangsa-bangsa ni, tak ada masalah. Silakan. Dalam example pun boleh. Cuma kata orang Melayu besar, orang Melayu je yang tak. Saya banyak consumer. Dia tak kenal bapak saya. Saya tak ada video pun. Orang normal. Tak kata tak boleh? Boleh. Tapi kita kena faham. Again, kita kena faham avatar kita kena faham ambassador, duta kita kena faham branding kita. Siapa yang nak target dulu? Nak target orang bukan Melayu boleh. Tapi kalau orang Melayu lebih banyak beli atau 90% dan lebih beli, saya target Melayu. Itu jawapan saya. Saya pernah buat satu ads yang kemudian yang like-nya bukan penduduk di Malaysia lah. Sebagai contoh yang tekan like ataupun yang PM kita adalah orang daripada Bangladesh, orang daripada India, orang daripada Indonesia. So macam mana kita nak kecilkan target ni supaya dia tak tumpu kepada orang yang bukan yang macam tuan cakap tadi, orang Malaysia, especially kaum Bumi Putra. Saya rasa saya dah jawab soalan ni tadi. Tapi saya cerita balik. First, interest dia, target kita suka apa. Okay, kalau something yang very wide, something yang sangat-sangat tak spesifik seperti makan. Semua kan, satu dunia semua makan. Jadi kita targetlah brand yang orang Melayu suka. Brand yang orang Melayu je tahu. Contoh dia apa? Pasta panas Bangi. Contoh lah. Itu contoh. Mungkin tak besar audience tu. Okey, apa audience yang besar brand makanan kat Malaysia je? McD satu dunia. KFC satu dunia. Itu contoh je. Salah satu ialah target interest yang orang Melayu suka. Faizal. Beras Faizal. Beras certain brand. Confirm Melayu je yang tahu. Kita boleh target tu jika kita punya interest. Second, macam saya cakap tadi lah, bahasa, language. Tak nak target Bangla, target orang Melayu. Malay language, bahasa Malay. Kita tak nak target Bangla, content kita kena very clear, yang tulis ayat ataupun aktiviti yang target market kita selalu buat. Ibu-ibu Melayu selalu buat. Allah, sangat racist content ni. Contoh. Okay? Kita ada bila kita dah buat benda ni, kita ada apa, macam testing apps. Okay. Kita ada test kita punya teori ni sebelum kita blast jadi besar. Sebelum kita spend mahal, kita letakkan certain budget untuk verify kita punya teori. Kan kita ada method. Soalan yang sangat-sangat bagus, tapi dah tak muat. Saya serta kat sini ya. Benda ni adalah step 1 actually. Saya terlepas, maaf. Apa benda satu ni? Cari winning ad set. Ad set ni, okay, mungkin ada yang tak faham ad set tu. Ad set ialah audience. Ad set ialah target market kita bila kita buat setting dekat Facebook. Kenapa kita kena cari ni? Wait. Macam Tuan Syahda cakap, bukan kita ada satu stage yang kita kena, sebelum kita spend besar, kita kena guna duit sikit, budget sikit untuk nak dapatkan winning asset. Winning asset ni apa benda? Winning asset ni ialah
iklan kita atau campaign kita yang sudah dapat result. Result apa? Contoh kita nak cari leads. Kita nak cari leads melalui messenger. Jadi kita kena cari winning ad set, winning audience, winning target market. Baik. Contoh, kita nak target kita punya audience as a pro, ibu-ibu. Winning ad set tu maksudnya apa? Winning ad set tu maksudnya, okay, ni technical sikit. Bagi bahasa Facebook, winning ad set ni maksudnya dalam masa 7 hari iklan tu stable bawa masuk leads. Sekali lagi, dalam masa 7 hari iklan kita stable bawa masuk leads. Dah 7 hari maksudnya Facebook dah belajar, algoritma dia dah belajar. Okey, audience ni boleh bawa masuk orang. Hari-hari stable, cost dia memadai, maksudnya kita tak rugi. Contohnya kita buat untuk terus campaign 1. Kita target apa? Bagi contoh. Interest apa? Kod market, avatar kita. Bagi contoh. TV3. Beras Faizal ni. Beras Faizah. TV3 lagi. DMFK. DMFK. Pa dan Ma. Saya suka. Pa dan Ma. Besar baik audience ni. Baik. Ini ialah adset level. Siapa yang tak tahu tak apa, nanti dah boleh tengok video cara nak buat Facebook ads. Ini ialah adset level. Ini semua audience kita. Semua ni kita letak age, umur 30 sampai 50. Malay language. Platform dia, alamak, ini cerita lain pula. Platformnya kita target IG story dan FB feed. Yang keluar dekat kita punya Facebook yang kita scroll tu. Nah, itulah FB feed. Baik. Kita letak budget. Okey, sekarang ni kat Facebook, kalau campaign send message, bajet paling rendah untuk satu ad set ialah RM4 15 sen tu. So kita letak RM5. Sebab kita nak cari winning ad set dulu. Okay, jangan spend banyak terus. 5. Yalah, kita cari the most effective one lah. Betul. Macam Beras Faizal tu, mak bapak beli kan, tapi dia lah mungkin tak kena dengan audience kita. Sebab terlalu broad kan. Yes. So mungkin Pak Ma tu lebih terperinci kepada ni. So mungkin Pak Ma punya teori lebih efektif lah untuk ads. So lebih kurang macam tu lah. Yes. Itu kita biarkan. Kita biarkan dia run. Biarkan iklan ni berjalan. Berapa lama? Baik. Ini sebenarnya ikut banyak guru kan. Banyak guru. Ada satu guru yang cakap selepas kalau dia pasang pukul 12.30 malam, esok tu pukul 12.30 hari, kalau dia tak perform dan dia spend banyak, tutup terus. Kill the ad set. Maksudnya tutup terus iklan ad set ni. Kita boleh pause, kita boleh tutup. Tapi ada guru cakap biar akan 7 hari. Dia spend ke tak ke, biar je. Kenapa? And memang akan lalui stage mahal dulu. Sebab Facebook nak cuba faham adakah audience ni kena dengan konten kita, kita punya kreatif, kita punya video. Kalau tanya saya lah kan, saya bagi 3 hari je. Dalam 3 hari tu insyaAllah jumpa lah. Kalau tak jumpa juga, maksudnya kita punya bajet low sangat. Ataupun market di Facebook tengah very competitive. Maksudnya banyak orang, banyak target, banyak iklan, banyak brand buat iklan. So semua orang target orang sama. So dia akan mahal sikit bajet. Kita tahu dia tak ada RM5 je. Memang susah nak dapat result. And most of the time itulah case dia sebab sekarang PKP.
PKP orang duduk rumah, memang banyak company akan tembak di Facebook. Jadi kita akan lebih kompetitif. Kita kena naikkan bajet. RM10 satu. Nak buat bisnes memang kita kena lalui stage ni. Mana boleh teruntung? Oh, gila bisnes tu. Okay, So this one you nak slow agent buat lah. siapa-siapa yang nak buat, yang rasa ada margin, boleh buat. Go through this. Okay, let's say lepas 2-3 hari, ini mahal, ni murah, ni mahal, ni murah. Yang mahal tu tutup, kita boleh pause. Yang murah ni kita keep it running sampai 7 hari. Kenapa 7 hari ya? Sebab sekarang Facebook ada rule baru. Kalau you guys tengok siapa yang selalu buat Facebook ads akan nampak function attribution window. Maksudnya dia akan belajar bila 7 days. Benda ni sekarang ini adalah normal juga. Ini sudah jadi basic setting lah dekat Facebook. Dia tak boleh tutup. Ini rule baru. Last month kot, bulan March tu, bulan April baru start. Kalau dulu guys, dulu ada 7 days or 1 day. Kalau 1 day iklan dah meletup, dah boleh scale up, dah boleh naikkan bajet lah. Sekarang tak boleh, dia kena 7 days. Nakal sikit-sikit. Tapi ada guru kata, kalau iklan ni dah capai 50 result, 50 leads, dah boleh scale up walaupun tak sampai 7 hari. Ingat tak sampai 7 hari lagi. Oh 3 hari, 4 hari, dah meletup iklan ni. Macam wish, oh gila semua orang suka aku punya ni. Kita dah boleh scale up. Sebelum saya cerita pasal scale up, ada sebarang soalan? Saya nak tanya, apa key points untuk kita tahu yang kita boleh scale up? Adakah numbers of leads ataupun adakah harga leads itu murah? Number of results. Conversion ke, maksudnya sale ke atau orang PM? Okay. Depends on kita punya objektif. Kalau messenger, 50 orang dah sign message. Sikit lah. Kena beli lah. Maksudnya result. Okay, ini berat sikit. Kayu. Okay. Maksudnya, kalau you guys buat iklan, ada result punya column. Itu yang kena perform, baru kita boleh scale up. Kalau result dia satu, tapi yang masuk list kita tiba-tiba 50 for some reason, jangan scale up. Maksudnya Facebook tak dapat that data, algorithm. Dia tak tahu yang iklan ni send message banyak. Dia tak tahu. So we have to read the numbers. Memang penat nak read numbers ni. Result tu yang paling simple lah. Dia macam-macam numbers lagi sebenarnya. Nanti saya explain. Baik, ada sebarang soalan sebelum saya cerita pasal scale up? Key point. Bukan macam kita on the topic of FB ads. So apa main focus? Maksudnya bila kita dah clear about kita punya audience, adakah kita perlu dapatkan like fokus terlebih dahulu in order untuk iklan tu lebih efektif? Ataupun kita boleh terus run ad untuk buat split test, nak tahu keberkesanan? Baik. Dia main fokus. Maksudnya kita kena Nak buat ni dulu ke nak terus buat ni? ya, which one? Yang more effective lah based on experience. Okay, kalau kita dah buat ni, kita tak payah buat ni. Kalau kita dah buat ni, kita buat custom audience terus. Kalau kita dah buat ni, kita terus buat retarget. Kalau kita dah buat ni, target lookalike terus. Simple. Sebab benda tu yang paling efektif. Facebook dah tahu dah siapa yang nak send message. Facebook dah tahu siapa yang suka klik kat link. Facebook dah tahu siapa yang suka like. Okay. Buat ini, contohnya kita dah buat ni, kita dah target kita punya lookalike. Tapi kita tak puas. Aku nak banyak lagi. Tak mahu buat bisnes kan. Aku nak target call market yang tak go through funnels. Boleh. Memang most marketer, most Facebook user akan buat juga. Dia akan go through this stage juga. Saya tak cerita satu function lagi, namanya campaign budget optimization. Itu saya tak share. Tapi sebelum saya cerita tu, ada sebuah soalan. Okay, step. Ada buka ni. Saya tak padam boleh? Saya padam ni. Sekejap. Bodoh.
Okay, nak cerita scale up tu ke nak cerita CBO dulu? Kira Dua-dua tu sama penting kan? kira tu. Tak, CBO dulu. Dua-dua tu sama penting. Kali kita CBO, what the hell is this? Campaign Budget Optimization. Apa benda ni? Siapa tahu? Ini complicated eh? Ini kena fokus sikit. Okay, nampak tak kat sini kita letak RM10. Kalau kita buat CBO punya function, kita hanya letak satu bajet je. Kita letak satu bajet saja. Faham tak? Cuba faham. Kat sini adalah RM40. Each audience ni RM10. Sebab kita nak cari winning ads. Kalau pakai CBO, kita letak RM5. Facebook akan pakai bajet ni untuk bagikan dekat kita punya asset. Macam mana dia bagi kan? Dia tengok gerak-geri audience yang mana lagi suka. Kan dapat macam interesting kan? Macam senang gila. Senang lah nak dapat winning asset kalau pakai CBO kan. Tak semudah tu. CBO ni kan, ada guru suka untuk nak cari winning asset, ada guru tak suka. Kalau tanya saya berbelah bagi. Sebab Facebook ni kadang-kadang algoritma dia suka buat decision cepat. Dalam masa sehari, dia dah boleh pilih yang mana satu winning asset. Bagi dia. Bukan bagi facts tau, bukan bagi fakta, bagi dia. Contohnya kita letak RM50 untuk 4 audience ni sehari. Tapi dalam sehari kan, dia tengok Facebook, tengok dia macam aku nak spend terlalu banyak lah dekat DMK, yang lain ni semua sikit. Itu masalah. Tapi kalau fakta, kalau kita buat cara ni, mungkin sebenarnya yang lain lagi bagus. Tapi Facebook dia buat decision cepat. Itu masalah CBO. Jadi kalau tanya saya, nak cari winning asset ni, pakai CBO ke pakai bajet individual? Kalau saya buat cara ni. Buat cara ni, Facebook akan fokus RM10 dekat ni, RM10 kat sini, RM10. Kita kena fokus nak dapat result tu bagus ke tak. Tapi tak semestinya CBO ni tak bagus. CBO ni bagus bila? Sebab tu saya kata CBO ni penting. Wait, let's say kita dah jumpa winning asset kita. Winning asset kita ialah PAR dan MAR dan DMFK. Dalam masa 4 hari dia dapat, contohnya objektif kita messenger. Dalam 4 hari tu kita dapat 50 messenger, 50 message. Pak kata Syahda, macam mana nak besarkan kan? Macam mana nak besarkan campaign ni? Kita boleh duplicate benda ni. Dua ni GMP. Ni GMP. Puan Azurin kita tengah live. Malah aja ke? JMP nanti WhatsApp je. Baik, kita akan duplicate winning asset kita. Duplicate. Siapa tahu duplicate tu apa? Buat benda yang sama. Multiply. Duplicate tu benda yang kita dah menang ni, Facebook dah dapat dia punya info ni, data dia semua. Kita duplicate ke new campaign. CBO. Kita duplicate ni. Masuk campaign CBO, kita letak bajet RM50. Apa yang bagusnya? Benda ni dah menang babe. Dia dah power. Facebook dah tahu dah. Aku tahu avatar brand marketing ni suka produk. So di sini duplicate masuk CBO RM50. Tadi RM10 je kan? Sekarang ni RM50. Facebook akan gunakan RM50 ni, dia cater untuk 2 winning assets.
kita serahkan kepada Facebook. Kalau dapat data kan, nak ni RM50 kau. Tolong spend dekat dua ni. Spend sampai jadi. Tapi ada satu guru tu ajar saya. Guru ni bagus. Wait, let's say ad set yang menang DMFK. Ada satu ad. Ada satu iklan. Gambar. Ad set pa dan ma. Satu ad video. Contohnya, ni yang menang tau. Guru tu kata dah masuk CDO, kita kena duplicate lagi. So dah akan jadi dua dah. Okay ya, saya lihat ni complicated sikit. Orang aku tak perhatian. Set fa dan ma DMFK DMKF. Kan dua je kan? Dia suruh duplicate kepada 3 lagi set yang sama. Pa dan ma. Ada sebab dia. Pa dan ma. DMFK pun nombor 3 tak? Jadi dalam CDO campaign ni ada 6 ad set. Pelik kan? Siapa nak buat macam ni? Tak boleh. Kan satu ad gambar setiap video kan. Ad gambar apa dan lemah ni kena duplicate 4. What? Complicated kan? Siapa tak tengok ni memang tak akan faham. Pening kan? What the hell is this? Ada sebab. Baik. Patah balik sini. Waktu kita buat macam ni kan, possible tak kita punya audience, target market kita yang suka Beras Faizah, suka TV3, suka DMFK, suka Pa dan Ma, diorang yang suka each other. Orang yang suka Beras Faizah, suka DMFK. Orang yang suka TV3, suka Pa dan Ma juga. Possible kan? Bila ini berlaku, namanya akan ada audience overlap. Audience overlap ni akan buat Facebook, orang ni kenapa dah target dah? Orang ni dah target tak? So dia akan berduh. Dia akan jadi mahal result. Tapi kalau macam kita kecil dan audience kita besar, TV3 ni nak say 3 juta orang like, tak apa. Sebab RM10 ni reach berapa orang je? Kurang 1,000 atau 1,000 orang. So dia boleh overlap kat sini. Okay, dah faham overlap tu apa kan? Dah dapat winning ad set, dia masuk kat sini. Lepas tu kita buat duplication banyak-banyak pula ni untuk apa ni? Wait, Facebook dah baca dah data Pa dan Ma dan DMFK. Kalau kita duplicate benda ni banyak, kan saya explain tadi kan, CBO ni dia ada satu bajet. Facebook guna bajet ni tembak algorithm, tembak audience apa yang dia nak kan, yang dia suka kan, yang dia sesuai kan. Dalam situasi macam ni, audience overlap tak ada. Sebab Facebook dah tahu. Sebab kita dah macam Facebook, tolong kau pilih betul kau jangan main pilih suka hati. Yang ni kita dah kata strict, RM10 ni saja, RM10 ni saja. Yang ni aku dah bagi kau data, kau tolong fikirkan Okay, clear kenapa CBO penting? Kenapa kita duplicate banyak-banyak? Okay, kalau satu Pa dan Ma ni, satu ad set saja, Facebook akan fokus dekat satu audience tu. Dalam masa 24 jam, dia tembak 2 ni je. Okay. Kalau kita duplicate 3 kali, kita punya ad ni pun kita duplicate 4 kali, Facebook akan lebih banyak dia macam ni. Dia macam boleh fokus kat banyak benda. Macam aku dah ada data, tapi aku ada 2 set je. So aku boleh fokus kat 2 je. Tapi kalau ada banyak ni, dia macam banyak lagi cabang. Aku boleh guna duit ni cepat sikit. Result pun akan dapat cepat sikit. Ingat, dia dah ada data semua ni.
kita duplicate data yang sama. Ad set ni pun kita duplicate yang sama. So dia akan cepat sikit. So daripada kita tunggu 7 hari, 2 hari dah dapat result. Sebab kita bagi dia more cabang untuk dia kaji. Sebab tu guru tu suruh buat macam ni. Guru yang suruh buat macam ni seorang je tau. Saya terus buat itu, terus jadi. Alhamdulillah. Tapi kalau ni nak jadi, teknik, nama teknik ni 1, 3, 4. 1 ad set menang, 3 duplicated ad set dalam CPO, 4 duplicated ad. Teknik 1, 3, 4. Nak ini jadi, ini kena betul-betul menang. Jangan ini, contohnya kita buat send message, result dia 10 je. Bagi kita 10 dah menang. Lepas tu kita terus buat macam ni. Tak jadi. Dia kena betul-betul menang. Dia kena like 50 send message. Kita buat macam ni, baru je laju. Teknik macam ni bagus kalau kita nak scale up. Ni adalah scale up. Teknik ni sangat-sangat bagus kalau kita nak scale up. Kalau nak scale up, again, winning ad set kena betul-betul menang. Winning ad set. So, kena banyak dulu result. Baru boleh jadi. Yes. Macam mana kita nak tahu yang dia betul-betul menang? Kau tak ada tadi, apa dah cerita dah. Satu word. Hmm? Satu word. Result dia kena banyak. Banyak tu dia subjektif sikit. Tapi kalau bagi saya banyak 30 banyak. Okay. Satu set 30 dah banyak. Maksudnya dalam seminggu tu dia dapat 30. Yang lain semua dapat 2, 3, ni 30. Ini 40 kan. Dua-dua ni saya kira menang. Kita dah boleh buat scale up. Yes. Jadi yang ni dia memang kita tengah buat split test which one yang more effective punya Asset. Yes. campaign kan. So contoh macam bila pecahan tu maksudnya adakah contoh macam ad set di MFK satu ad gambar. Maksudnya bila kita pecah gambar adakah dia gambar, video, copywriting Sama-sama. Semua sama. atau dia benda yang sama, gambar is 4 gambar Yes, sebab dia duplicate. Duplicate means semua sama. walaupun gambar yang sama. Yes. Copywriting. Macam saya cakap tadi, sebab Facebook sudah ada data. Dia dah ada data dengan audience ni, dia dah ada data kat gambar ni. Okey, audience ni suka gambar ni. So kita duplicate sebab dia macam banyak cabang. So Facebook can use the money secara cepat sikit untuk nak reach kepada orang yang betul. Okay, next level. Next level lah. Okay, kita run ni, kita happy. Run 12 hari. Result power. Hari ke-13 sama mahal. Ke-13 result mula mahal. Alamak, dah apa ni kan? Panik tak? Siapa tak panik? Ikut tak panik? Panik. Result mula mahal. Tapi kita kena tengok dulu yang mana yang mahal. Kita tengok, kan kita bayar duplicate kan? Kita tengok yang mana yang mahal. Mungkin ada satu murah lagi yang dia ketiga mahal. Kan? So apa yang kita boleh buat? Pos 3. Alright, pos 3 lepas tu? Rangkan 1. Kan? Duplicate lagi. Yes, pos 3 duplicate yang menang. Lagi tiga apa? Ini 3. Duplicate yang menang lagi. Tapi ini kita kena perhatikan frekuensi juga. Make sure tengok frekuensi. Oh lama, frekuensi yang penuh pula ni. Aduh, frekuensi pula. Frekuensi ni mana? Kekerapan. Harapan dia berulang. Yes. Kalau over 2 ke atas, over 2 tukar kreatif. Kena tukar iklan ni kena tukar. Untuk gambar atau video.
channel pula nak tukar. Over 2 tu apa? Okey. Frekuensi ni maksudnya kegerapan kita punya target market dapat counter. Kegerapan ni lah, DFK dengan power yang dapat counter. Tiba-tiba dia over 2, maksudnya seorang tu dah dapat dalam 2 kali. Padahal banyak kan dia. Maksudnya sebab tu lama kan 12 kali. Orang dah dapat lebih 2. Okay, dia banyak school of thought. Lagi school of thought. Tapi dekat YouTube kan. Seorang kata apa kalau macam ni apa jadi? Nak buat apa? Tukar audience. Tukar audience maksudnya kita duplicate yang menang tu. Duplicate je. Duplicate ad set menang. Letak audience baru dalam CBO sama. Audience baru tu maksudnya tukar contoh dari MFK tukar kepada Prof Muhayya. Dekat situ. Betul. Sangat baik. Okey, apa kelebihannya kalau kita tukar audience tapi gambar sama? Betul. Facebook sudah ada data gambar ni. Facebook sudah ada video ni, data. Dah nampak banyak engagement dan dia dah dapat banyak data. Tapi kita tukar ni. Tapi gambar sama, tukar ni je. So Facebook taklah start di kosong. Dia taklah start di sini. Ni pandai sikit lah macam, oh okey. Oh yang ni dah banyak orang tengok kan. Kita tukar lah. Clear. Lagi satu. Selain tukar audience, kalau tukar audience pun gagal juga, tukar terus ad. Jadi kena start over balik ke? Bila dah buka. Kalau CBO sama, Facebook dah suka tau data-data ni. Dia happy. Tapi dah start mahal kan. Kalau kita duplicate, contohnya RM3 per messenger waktu dah masa 12 hari ni. Lepas tu after 12 hari dia jadi RM2. Kita boleh duplicate je. Kita duplicate, kita tukar audience. Baru kita tengok jadi. Berapa hari? 3 hari. Sebanyak mana yang you rasa masih converting? Masih murah. Masih memadai kos dia. Kalau kos dia tak memadai, tukar terus ad. Kita duplicate yang menang tadi tu. Walaupun yang menang dah jadi mahal, kita duplicate, kita tukar ad. Kenapa kita buat yang tu? Betul. Sebab Facebook dah ada data dekat ad yang lama. Tapi mahal. Ingat CBO campaign ni dia ada DNA tau. Dia ada DNA. DNA tu apa? Dah ada DNA. Data. Dia ada banyak data. So kalau kita duplicate je benda tu, tapi kita tukar audience, kita tukar asset dia, dia tak ada start dari dia tak ada start dari benda ni. Sebab dia dah ada data DNA. Dia macam, oh okay lah, see something new. Tapi kita dah pernah reach audience yang macam ni kan. Kita dah reach audience yang dah menang. Tapi kita pakai ad baru je, kita pakai audience baru. Dia memang akan mahal sikit mula, tapi dia tak selama ni. And that's how you scale up. Mati, scale up balik. Ada sebarang soalan? Saya Siapa nak cuba? Saya yakin memang pening gila nak buat benda. Tapi bila dah faham, memang suruh gila. Macam, dia macam main game. Tapi main game dengan duit lah. Berapa banyak minimum ad set yang kita perlu buat? Untuk nak cari winning asset. Yes. Lagi besar bajet kita, lagi banyak kita perlu buat. Let's say untuk permulaan Starter ni buat 4. 4. Kalau kena ikut tak buat 3. And doa lah jadi. Okay. 4 asset dan dalam 4 asset ni berapa Ad. berapa ad? Okay. Itu complicated question. Simplify. Orang yang baru start buat ads, dia akan menyampahkan soalan ni. Tapi bila dah mahir, dah tahu benda game dia, satu guru ni cakap maksimum satu ad
set ialah 3 ke 4x. Maksudnya Facebook macam audience ni, contohnya tengok kan, dia pecahkan kepada 4x. Audience tu suka gambar ke, dia suka copywriting yang macam ni ke, dia suka video ke, macam Tuan Azhar cakap lah. This is the speed test. Set banyak-banyak ni. Dan dalam masa 1, 2, 3 hari, Facebook akan identify audience tu suka ad yang mana. Yes. Dia different objektif ke different audience? Maksudnya dalam satu ad set tu. Maksudnya macam contoh JDMFK. So a different audience or a different objective campaign tu? Tak, objektif tu tak tukar. Oh. Ni masih ada messenger. So Tuan Adib tu, dalam satu audience ni ada berapa banyak ad dia boleh tengok. So kat sini saya cakap satu je. So ni dia boleh buat 3 ke 4. Kalau buat lagi banyak, Facebook akan pening kepala. Betul, dia akan pening kepala. Audience banyak ni. Saya ada 10 ad dia. Ada gambar, ada video, ada apa, TikTok lah apa kan. So adakah satu ad set 4 ads? Itu yang standard yang mungkin insyaAllah akan dapat result yang baik. Yes, betul. Maksudnya 4 ads tu jangan 4 ads yang sama. Kalau kita nak cari ad, nak cari pemenang, kita buat lain. Sebab kita nak Facebook cari audience suka konten kreatif yang mana. So kita buat 3 ke 4 ads. So ads pertama adalah gambar, copywriting yang sama. Kedua, gambar yang sama, copywriting berbeza. Video dengan copywriting, video yang sama, copywriting berbeza. Yes. Boleh buat macam tu, macam Tuan Adi cakap, 2 gambar, 2 video, copywriting berbeza. Atau kita boleh buat 4 jenis gambar yang berbeza, copywriting yang sama. Ataupun 4 gambar berbeza, copywriting berbeza. Okay. Tapi bila anda sudah lama buat benda-benda ni, anda akan dapat tahu gerak-geri dia. Anda sudah dapat tahu apatah anda suka copywriting yang macam mana, gambar yang macam mana. Based on history. Sebab tu kita belajar sejarah. Based on data-data yang lama. Kalau kita shoot sendiri, macam yang ni dah menang, tapi aku nak tukar sikit lah sebab aku kreatif. So spend lah duit. Kalau menang, kalau kalah jangan salahkan diri sendiri. Salahkan diri sendiri. Sebab tak belajar daripada data lama. Rasa bang soalan? Saya tak sabar nak buat. Okay. Soalan Syukur Mas. Apa yang you nak bila nak start ni? You nak buat like dulu ke? Nak buat list terus ke? Nak buat macam ni terus ke? Tak nak buat funnel ke? Itu make decision tu. At the end of the day, game kita sama. Kita nak orang beli. Kita nak list, orang beli. Betul. Tapi you can play mana-mana game yang you nak. Yang mana-mana yang you rasa macam okay, ada kelebihan lah. This game sangat-sangat bagus sebab kita akan ada collab. Hey, siapa suka collab? Saya suka. Yes, game ni bagus sebab akan ada collab avatar. Collab avatar, bak kata sorry, bak kata mentor saya, collab avatar is forever. Algorithm naik ke, Facebook wahal ke, kena ban, kena flag ke, ini still ada. Kita boleh jual kat orang lagi. Ini sangat-sangat padu. Okey lah, baik. Apa yang you nak, saya akan buat ni. Kalau buat ni boleh buat ni, buat serentak pun bagus. Saya suka. So that kalau ini kita tak jadi, ini kita jalan lagi. Penting babe. Penting each detail kena buat. Kalau agent nak buat juga, nak ada kolam sendiri pun lagi bagus. Kolam akan jadi kalau konten kita kena avatar dan konten kita consistent. Hari ni best, esok dah tak ada. Betul dia balik. Betul tak dia? Betul copy paste. Orang akan tidak sanjung page ni. Dengan avatar kita akan mungkin lagi. Akan rasa tak quality. Jadi jaga konten masing-masing. Memang kena seorang jaga, kena fokus jaga konten. Ada sebarang soalan? Thank you. Ada, saya setuju. Alah, ni dia datang lambat. Sorry ya, tadi pergi buat banting. Okey ya? Dah boleh start perang kan? Cuba? Seronok kan buat bisnes kan? Best kan? Sebenarnya berbisnes bersama Excel, sahawan Excel. Wah. Okey, jom perang. Jom kita berjihad. Assalamualaikum.
Thank you.